Tanggal 31 Ogos diabadikan setiap tahun sebagai tarikh penuh bersejarah bagi seluruh rakyat Malaysia sempena ulang tahun kemerdekaan negara. Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta dipilih menjadi tema sambutan Hari Kemerdekaan Negara ke-57 pada tahun ini. Tema yang dipetik dari lirik lagu warisan nyanyian Allahyarham Sudirman Haji Rashad itu bertepatan dengan suasana terkini dalam memastikan setiap individu memahami kedaulatan negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum serta boleh membangkitkan semangat cintakan negara yang cukup mendalam. Pakar sejarah dari Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Kasim Tukiman menganggap bahawa tema tersebut dekat di hati rakyat di mana setiap warga negara perlu mempunyai semangat juang dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan adanya tema-tema yang seumpama ini, dia lebih dekat kepada rakyat dan sebagai simbolnya mereka akan berusaha agaknya dengan begitu teruja untuk mengibarkan bendera di rumah-rumah atau kediaman sebagai satu tanda simbol bahawa inilah hasil perjuangan yang harus kita bina dan harus kita kekalkan untuk masa kini dan masa depan. Kerana seperti Tengku Abdul Rahman pernah sebut, setelah kita mencapai kemerdekaan, tugas kita selain daripada mengisi agenda kemerdekaan ialah pastikan mempertahankan kedaulatan negara. Kerana generasi muda hari ini jangan tengok banyak, tengok apa yang dibuat oleh Amerika Syarikat di Afghanistan, apa yang dibuat oleh Amerika Syarikat di Iraq. Itu adalah merupakan salah satu bentuk pencerobohan kuasa besar ke atas negara-negara. Dan kalau itu katakan jauh di luar sana, kita boleh contoh apa yang berlaku di Lahad Datu apabila orang-orang daripada Sulu masuk ke negara kita dan cuba nak menguasai negara kita. Itu adalah satu indikator bahawa sudah ada ikhtiar di kalangan orang-orang luar untuk nak menceroboh dan mengancam kedaulatan negara kita. Dan jadi sebab itulah dengan tema-tema yang seumpama ini, kita lebih rasa sayang kepada negara kita, kita lebih rasa cinta kepada negara kita, dan akhirnya kita meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap negara seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, seperti mana yang termaktub dalam Rukun Negara. Beliau yang telah berkhidmat sebagai pensyarah di UTM sejak tahun 1989 ditemui TV Selatan di pejabatnya di kampus UTM Skudai, mengambil contoh Kerajaan Negeri Johor yang sangat menekankan pemuafakatan dalam kalangan rakyat negeri. Kami ajukan soalan kepada beliau, adakah muafakat itu dapat dijalinkan menerusi konteks kemerdekaan? Jelasnya muafakat antara kaum telah wujud sejak zaman dahulu lagi dengan menyaksikan kerjasama yang terjalin antara orang Melayu dan bukan Melayu dalam aspek kehidupan, namun terhapus apabila campur tangan British. Kemerdekaan adalah merupakan satu kemuncak daripada kerjasama antara kaum di kalangan penduduk di negara ini. Kerana apa? Kita boleh lihat memang daripada asalnya dari segi sejarah bahawa negara kita termasuklah negeri Johor asalnya ialah daripada kalangan orang Melayu dan Bumiputera. Tetapi akibat daripada dasar ekonomi yang agak liberal, contoh di Johor dengan sistem kangcu, kita membawa ramai orang-orang Cina datang ke Johor dalam sektor pertanian gambir dan ladi hitam. Dan kemudian dalam konteks yang lain pula, kita membawa pula orang-orang India ke tanah Melayu untuk tujuan peladangan getah. Dan ini telah menyebabkan penduduk negara kita mempunyai kepelbagaian kaum. Tetapi pada hemat saya, pada masa itu, keadaan itu, fenomena itu wujud dalam keadaan sistem yang dikaitkan dengan sistem ekonomi. Tetapi yang agak menjadi negatif apabila British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah atau divide and rule policy. Kerana menurut dasar pecah perintah itu, orang-orang Melayu, Cina dan India tidak disatupadukan, diasing-asingkan dari segi penempatannya, dari segi pekerjaannya, dari segi ekonominya, dari segi sistem pendidikannya. Jadi kewujudan segmented, orang-orang Melayu dengan orang bukan Melayu itu dalam keadaan yang terpisah-pisah. Dan itu telah menyebabkan sedikit sebanyak isu-isu perkauman sudah mula muncul dalam kalangan penduduk ketika itu. Sedangkan kalau kita lihat di peringkat akar umbi, orang-orang Melayu dan bukan Melayu sudah boleh bekerjasama dalam konteks membina satu sistem kehidupan sosial. Dan sebab itu saya bangkitkan tadi di mana peristiwa Batu Pahat telah mencetuskan dua idea yang sangat besar. Yang pertama, muafakat dalam kalangan orang Melayu yang masa itu berpecah belah ikut etnik telah disatupadukan oleh Dato' On dengan gambaran bahawa Melayu itu Islam, dan akhirnya kepelbagaian etnik itu bersatu di bawah panji-panji Melayu.
Dan tidak cukup dengan itu, Dato' On telah berjaya menyatu padukan antara orang Melayu dan bukan Melayu dalam satu keadaan yang disebut sebagai kesatuan untuk nak memerdekakan tanah Melayu. Dan tambahan pula pada tahun 1948, seorang pesuruhjaya tinggi British di tanah Melayu bernama Malcolm MacDonald memberi satu syarat bahawa tanah Melayu hanya boleh merdeka kalau ada perpaduan, unity before independence. Dan Dato' On telah menggerakkan antara pemimpin Melayu, Cina dan India, khususnya UMNO, MCA, MIC dalam satu persidangan pada tahun 1949 yang dinamakan Jawatan Kuasa Perhubungan Antara Kaum. Dan Dato' On tidak ke depan, dia sanggup melantik seorang pemimpin India bernama Turai Singham sebagai pengerusi untuk nak menggambarkan bahawa sudah ada kerjasama antara kaum untuk nak memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Beliau yang juga pengarah penerbitan UTM Press turut menyeru agar generasi muda sentiasa menginsafi bahawa kemerdekaan yang dikecapi kini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh pada sesuatu ketika dahulu. Malah menurut beliau, proses pendidikan dalam kalangan generasi muda perlu ditekankan supaya dapat dijadikan inspirasi seterusnya, mampu mengubah pemikiran mereka mengenai erti kemerdekaan. Kita kena, dalam konteks ini, pada hemat saya, kita kena membetulkan satu pemikiran di kalangan rakyat, termasuklah di kalangan generasi muda, iaitu kemerdekaan negara kita bukan diperolehi dengan begitu mudah. Sebab itu saya tidak begitu cenderung bila orang mengatakan bahawa kemerdekaan kita diperolehi dengan aman dan mendapatkan tanda tangan daripada pihak yang British. Sebenarnya itu adalah penghujung kemuncak daripada perjuangan kemerdekaan. Sebab generasi muda hari ini harus faham bahawa kemerdekaan negara bukan dicapai dengan mudah. Saya boleh buat satu kesimpulan bahawa kemerdekaan negara kita diperolehi dengan darah, keringat dan air mata. Ini boleh kita lihat sejak daripada penjajahan Portugis. Berapa ramai rakyat di kalangan penduduk tanah Melayu yang mati terkorban. Berapa ramai rakyat Malaysia yang mati, tanah Melayu terkorban akibat penjajahan Belanda. Begitu juga di zaman British. Kita lihat bagaimana seorang pemuda bernama Rosely Dobbie di Sarawak sanggup mengorbankan nyawanya untuk membunuh Gubernur Sarawak yang kedua. Kita lihat betapa bagaimana Tok Janggut di Kelantan memperjuangkan perentangan terhadap penjajahan dan sanggup akhirnya terkorban. Dan bukan itu saja, satu yang tragis, bila dia mati, mayatnya diterbalikkan, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia tunjukkan kepada rakyat, inilah penderhaka kepada British. Sedangkan dia adalah tokoh kemerdekaan negara. Jadi sebab itu pada hemat saya, kalau kita nak menarik perhatian generasi muda hari ini ialah menerusi pendidikan. Kerana kita tidak boleh menyambut kemerdekaan dalam bentuk hiburan. Sebab bila hiburan, mereka tidak melihat bahawa bagaimana susahnya tokoh-tokoh terdahulu seperti mana yang berlaku di Johor. Lihat bagaimana almarhum Sultan Iskandar ketika merasmikan projek Iskandar Malaysia. Secara spontan dia menokohkan seorang tokoh Johor yang sangat hebat bernama Datuk Abraman Andap, Datuk Seri Ahmad Diraja. Kerana dari segi sejarah Johor memang di sebalik kehebatan Sultan Abu Bakar dan Sultan Ibrahim, tokoh yang memajukan Johor ialah Datuk Abraman Andap. Dia yang membangunkan prasarana Johor, membuat jalan kereta api daripada Gemar sampai ke Tanjung Puteri, membina tambak Johor. Dan akhirnya bila kejayaan Johor membangun begitu pesat, dia dicemburui oleh pihak British. Lalu beliau difitnah. Dan akhirnya beliau telah direhatkan dan diberhentikan daripada jawatan penasihat kepada Sultan Ibrahim ketika itu. Dan ini satu gambaran betapa harus diketengahkan isu-isu ini supaya rakyat memahami, termasuklah generasi muda, bahawa begitu banyak pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Kita lihat dalam kes di Batu Pahat misalnya. Berapa ramai di kalangan rakyat tempatan mati akibat gerakan Bintang 3. Kerana ini adalah satu lagi dakwah yang cuba dibawa oleh PKM untuk kononnya nak membebaskan negara kita. Sedangkan PKM untuk nak menjadikan tanah Melayu adalah sebuah republik komunis. Dan sebab itu akhirnya rakyat respon terhadap Parti Komunis Melaya dan berlakulah apa yang berlaku di Batu Pahat itu, sampai pegawai daerah Batu Pahat mati dibunuh. Dan di situlah kita boleh menokohkan bagaimana hebatnya Dato' On Jaafar yang dilantik sebagai Menteri Besar Pegawai Daerah Batu Pahat ketika itu. Bukan sahaja berjaya mengamankan Batu Pahat yang masa itu dalam keadaan huru-hara, tetapi berjaya menyatu padukan pelbagai etnik dalam kalangan orang Melayu. Sebab ketika itu orang Melayu berpecah belah.
Ada orang Jawanya, orang Boyannya, Banjarnya, Minangkabaunya dan sebagainya. Dan Dato' On telah menggabungkan bahawa kita ini semua Melayu. Dan akhirnya disitulah kesatuan dan perpaduan Melayu mula muncul. Dan kita lihat lagi ketika antara orang Melayu dan bukan Melayu di Batu Pahat pun bermula dengan tindakan dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Dato' On secara strategik. Beliau boleh saja memihak kepada orang Melayu, tetapi beliau adalah dititahkan oleh Sultan Ibrahim untuk mengamankan Batu Pahat. Nyata bahawa Johor telah mencetuskan satu pemikiran baru di sebalik kemerdekaan tanah air, ialah penyatuan bangsa Melayu, dan yang kedua perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan ini bermula di Johor. Sebab itu kalau kita lihat perspektif ini, saya sangat mengharapkan supaya generasi muda hari ini menginsafi betapa hebatnya, betapa komitmennya orang-orang terdahulu. Sebab itulah orang-orang terdahulu bila membicarakan tentang kemerdekaan negara, sebenarnya dianalogikan dalam bentuk lain. Bila ditanya kenapa tanam pokok buah-buahan yang panjang usianya, dan tentu dia tak akan kecapi nikmatnya, katanya untuk anak cucu. Samalah dengan kemerdekaan, maknanya dia memperjuangkan kemerdekaan bukan untuk dirinya tapi untuk masa depan. Jadi generasi muda hari inilah yang patut menginsafi bahawa pembangunan negara kita hari ini adalah hasil daripada perjuangan kemerdekaan orang terdahulu. Dan kalau ini difahami oleh generasi muda, mereka tak sanggup merayakan kemerdekaan dengan cara yang tidak berfaedah. Merdeka! 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 Malaysia, di sinilah lahirnya sebuah cinta. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-57.